Salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Serta teknologi robotik diterapkan dalam kurikulum di 53 buah KV yang menawarkan program teknologi alternatif yang pada ketika ini memang berupaya untuk meningkatkan pengetahuan murid terhadap teknologi terkini. Untuk makluman ahli yang berhormat, terdapat 2 buah KV yang sedang beroperasi di Parlimen Wangsa Maju iaitu KV Setapak dan KV ERT Setapak. KV Setapak menawarkan kursus yang berkaitan teknologi otomotif yang menerapkan elemen EV. KPM juga komited memastikan graduan TVET KPM relevan dengan pekerjaan masa hadapan dengan memastikan kandungan kurikulum bagi program diploma yang ditawarkan di KV diberi nilai tambah teknologi terkini selaras dengan perkembangan industri 4.0 melalui perubahan ke kurikulum baharu. Sebagai contoh, Smart Farming dan Internet of Things IoT dalam bidang pertanian yang diintegrasikan melalui latihan amali bagi program pertanian di 5 buah College Vocational Pertanian KPM yang menawarkan program pertanian seperti KV Teluk Intan Perak, KV Cenoh Pahang, KV Pasir Putih Kelantan, KV Datuk Le Maharaja Negeri Sembilan dan KV Lahad Datu Sabah. Selain daripada itu, elemen IoT dan Artificial Intelligence AI dengan izin juga diterapkan dalam kurikulum di 23 buah KV yang menawarkan program teknologi sistem komputer dan rangkaian melalui pelaksanaan sistem rumah pintar Smart Home. KPM yakin usaha yang dilaksanakan ini mampu meningkatkan pengetahuan murid terhadap teknologi terkini dan pelaksanaan TVET di KPM adalah berkualiti serta relevan seiring dengan perkembangan teknologi semasa. Sekian, terima kasih. Wangsa Maju. Terima kasih Timbalan Menteri di atas jawapan yang rasa saya mencukupi dan tahniah kepada Kementerian Pendidikan yang telah mula terus dalam industri EV ini. Kita tahu juga industri EV ini merupakan subsektor menyambar impak tinggi di bawah plan industri perindustrian baru 2030. Dan kita juga sedar bahawa ia memerlukan satu peningkatan dalam rantaian nilai value chain dalam industri ini. Satu daripada komponen yang penting adalah untuk menyediakan tenaga mahir yang mencukupi. Jadi dengan itu saya ingin mengutarakan 2 soalan tambahan. Yang pertamanya, apakah hala tuju serta perancangan strategi kementerian dalam memastikan pendidikan TVET ini selari dengan keperluan revolusi industri 4.0? Dan soalan kedua adalah, apakah strategi kementerian dalam mempromosikan pendidikan TVET agar tidak lagi dianggap sebagai pendidikan kelas 2. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. KPM amat sedar dengan keperluan persediaan KPM bagi menghadapi gelombang revolusi industri 4.0. KPM telah melaksanakan pembelajaran abad ke-21 yang menepati revolusi industri 4.0. Antara persediaan awal yang telah diambil tindakan oleh KPM ialah menyemak dan melaksanakan pemetaan program yang sedia ada dengan keperluan industri bagi memastikan program tersebut selari dengan industri demand dengan izin. Contohnya, program pengurusan perniagaan yang ditawarkan di KV sudah memasukkan modul tambahan khusus berkaitan dengan Internet of Things IoT yang bertujuan untuk memberi peningkatan ilmu dan kemahiran berkenaan pengaruh komputer dalam pengurusan perniagaan seperti bisnes online dan sebagainya. Keperluan penambahbaikan terhadap peralatan dan teknologi juga dalam pentingan KPM bagi memastikan program pembelajaran tidak ketinggalan dengan revolusi industri 4.0. Untuk soalan kedua Yang Berhormat tentang bagaimana nak lagi mempromosikan College Vocational, ini kita memang dalam rancangan, kita akan memperluaskan, kita telah melaksanakan transformasi pendidikan vocational bagi tujuan menjadikan pendidikan vocational sebagai antara pilihan bidang pengajian selari dengan aliran perdana
bermula tahun 2012. Kita telah mengubah landscape pendidikan dan latihan technical vocational dalam menghasilkan graduan TVET KPM yang berkualiti serta mempunyai kebolehpasaran, kebolehkerjaan dan kebolehgajian yang tinggi untuk memenuhi keperluan revolusi perindustrian. Kita akan juga mempromosikan KV di sekolah-sekolah menengah supaya menggalakkan anak-anak kita untuk memasuki college vocational. Terima kasih. Gulim Bandar Baru. Baik, terima kasih kepada Timbalan Speaker dan juga selamat datang kepada pelajar-pelajar yang pada pagi ini menghadiri untuk sidang parlimen. Soalan tambahan saya iaitu untuk soalan yang pertama, bagaimanakah KPM memastikan murid yang telah mempunyai kemahiran dalam bidang teknologi dapat bekerja mengikut bidang yang dipelajari, dan soalan yang kedua, apakah peratus kebolehpasaran murid KV? Terima kasih. Terima kasih ahli yang berhormat. KPM mewujudkan kolaborasi dengan industri berimpak tinggi bagi menyediakan ruang dan peluang kepada murid memiliki keupayaan dan tahap kemahiran tinggi serta memenuhi permintaan industri bagi tenaga kerja tempatan. Melalui penubuhan jawatankuasa hubungan industri TVET, KPM menjalinkan pelbagai kerjasama dengan pihak industri dalam memastikan program TVET KPM diiktiraf di peringkat industri dan antarabangsa serta menyediakan laluan kerjaya murid dalam bidang. Antaranya seperti TWI Teknologi Sdn Bhd, Kulim Advanced Technology Sdn Bhd, McDonald's, SK Magic Retails Malaysia Sdn Bhd, Exxon Malaysia Sales and Services Sdn Bhd, IBM Malaysia Sdn Bhd, Sarawak Shell Sdn Bhd, Selangor Technical Skills Development Centre dan Siemens Malaysia, Malaysia Automotive Robotics and IoT Institute, Malaysia Timber Council, dan kita tidak akan berhenti di sini, kita akan teruskan lagi. Untuk soalan kedua, ahli yang berhormat, program TVET KPM di College Vocational telah berjaya melahirkan graduan teknologis dengan kebolehpasaran yang tinggi. Kebolehpasaran graduan TVET KPM pada tahun 2018 adalah sebanyak 97% dan ini memang menunjukkan kenaikan, manakala bagi tahun 2019 adalah 98%, 2020 adalah 98% dan pada tahun 2021 adalah 99%. Sekian, terima kasih. Saya jemput Datuk Chair Muhammad Zulkifli bin Yusof Besut. Terima kasih Puan Speaker. Nampak tenang hari ini. Saya mohon pantun sekejap. Konon tak masuk campur kes DNA. Sekilat ikan di air sudah tahu jantan betina. Guru dan murid berpisah tiada. Soalan saya nombor 2. Jauh lagi pantun dia. Terima kasih. Tuan Dipertua, jawapan saya kepada soalan nombor 2 daripada Yang Berhormat Besut. Jawab Datuk, pantun tu. Kementerian Dalam Negeri selaku kementerian yang menarjui aspek keselamatan dalam negeri mempunyai peranan yang amat penting untuk menyediakan platform yang selamat dan aman bagi menyokong pembangunan negara berlandaskan nilai, ihsan, kesejahteraan, keyakinan dan kemampanan bagi memastikan agenda Malaysia Madani tercapai. Sehubungan dengan itu, Kementerian memandang serius mengenai kes jenayah yang melibatkan pemberian wang tanpa lesen atau dikenali sebagai along yang semakin berluasa di negara ini buat masa ini. PDRM melalui Jabatan Siasatan Jenayah Komersial merupakan jabatan yang bertanggungjawab dalam membeteras kegiatan along. Along ini merujuk kepada orang persorangan atau kumpulan yang menawarkan pinjaman kewangan secara haram pada kadar faedah yang tinggi kepada mangsa. Bagi membeteras dan mengekang kegiatan along, PDRM telah mengambil tindakan
Antaranya termasuklah menjalankan operasi secara berterusan melalui op voucher bagi mematah sindiket-sindiket alung. Tumpuan operasi ini adalah untuk mementeras ahli-ahli sindiket secara menyeluruh yang terlibat dalam pemberian pinjaman wang tidak berlesen seperti aktiviti pemungut hutang, pengedaran risalah, poster, kad pinjaman atau spanduk berkaitan promosi atau iklan pinjaman wang. Operasi ini juga akan mementeras individu yang memberi atau meminjam kad ATM, akaun bank kepada individu lain bagi tujuan yang menyalahi undang-undang. Bagi individu atau kumpulan yang melakukan kesalahan-kesalahan berikut, siasatan akan dijalankan di bawah Seksyen 5/2 Akta Pemberi Pinjaman Wang APPW 1951 dan Seksyen 29AA Akta Pemberi Pinjaman Wang APPW 1951. Dan untuk makluman, sebanyak 734 operasi telah dijalankan di bawah voucher sepanjang tempoh Januari hingga Ogos 2023 di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, seramai 898 orang telah ditangkap dan sebanyak 196 kes telah dibuat tuduhan. Selain itu, kita bekerjasama dengan pihak berkuasa dengan bertindak menurunkan iklan-iklan pinjaman wang, meminta bantuan pihak SKMM untuk memadam iklan-iklan pinjaman yang tidak berlesen di internet serta di laman sosial dan mengesan alung melalui pelbagai sumber termasuk nombor telefon yang tertera pada iklan. Pihak polis juga menjalankan kerjasama dua hala dengan pihak telco SKMM untuk membantu dari segi mengesan lokasi suspek. Kegiatan alung tidak berlesen masih berluasa adalah disebabkan permintaan daripada masyarakat dan tawaran daripada alung yang lebih mudah dan senang daripada pinjaman yang ditawarkan oleh institusi perbankan dan institusi kewangan yang berlesen. Hal ini disebabkan oleh kesukaran dihadapi oleh masyarakat untuk meminjam daripada institusi perbankan dan institusi kewangan berlesen. Maka kegiatan alung berluasa. Untuk rekod, pada tahun 2021, dilaporkan 1,000 kes tangkapan kita buat lebih daripada 1,067 kes di bawah Seksyen 5/2 APPW dan Seksyen 29AA APPW. 2020 jumlah kes 1,009, tangkapan kita buat juga 1,262. Terima kasih. Besut. Terima kasih, Menteri. Soalan saya, kita lihat sekarang kos sara hidup yang agak tinggi, harga barang pun tak turun-turun dan kerajaan pun menafikan ada Terus kepada denial soalan. syndrome. Tak, nak beritahu cara nak Terus bendung. kepada soalan. Sedikit. Jadi kemudian menyebabkan rakyat ni dia terhimpit dengan keadaan yang berlaku. Jadi dia terdesak untuk meneruskan kelangsungan hidup. Menyebabkan mereka cenderung untuk membuat pinjaman daripada alung. Sebab mengikut satu rekod menunjukkan bahawa antara September 2022 hingga Mei 2023 terdapat sejumlah 32,880 kes direkodkan membabitkan kadar faedah hampir 10 bilion. Jadi soalan saya, apakah langkah-langkah yang diambil untuk membendung perkara ini berterusan? Terima kasih. Tuan Ketua, memang kita menyedari bahawa berlaku banyak kes yang melibatkan alung ini dan kita melaksanakan pelbagai kaedah dan pendekatan untuk memastikan masalah ini dapat ditangani dengan baik. Satu daripada kaedah yang kita buat ialah kita meningkatkan keupayaan PDRM untuk menangani isu ini, termasuk penggunaan teknologi melalui sosial media dan sebagainya. Kerana kita sedia maklum bahawa alung dia sudah berubah. Kalau dulu mereka mengiklankan dengan menampal poster-poster di stesen bas atau di kawasan-kawasan awam, tetapi ketika ini sudah beralih menggunakan laman sosial media. Oleh kerana itu kita meningkatkan keupayaan kita dan sebab itu kita ada di bawah bahagian siasatan jenayah komersial, kita ada bahagian korporat jenayah korporat kewangan, jenayah cyber. Upaya kita tingkatkan di situ. Di samping
kita juga mengadakan kerjasama dengan Kementerian Perubahan dan Kerajaan Tempatan untuk tersebut. Dan dalam pada itu juga di Kementerian Perubahan dan Kerajaan Tempatan kita memang ada dipanggil Ketua Bahagian Cawangan Siasatan Pemantauan yang kita tempatkan pegawai kita di Kementerian berkenaan untuk membantu Kementerian berkenaan. Dan sudah tentu kita meningkat kesedaran awam untuk memastikan supaya perkara-perkara yang berkaitan dengan pinjaman ini diteliti dengan betul. Untuk makluman yang berhormat, kita ada app Semak di portal Semak Mul dipanggil. Mana-mana individu yang ingin buat pinjaman, sila buat semakan di laman website yang kita ada. Di situ tertera. Maknanya dia nak buat pinjaman, dia tengok kalau ada nama-nama yang di senarai hitam situ, makna jangan kita berusaha dengan pihak berkenaan. Tapi ini bukan bermaksud bahawa kita galakkan pinjaman. Tapi jika mereka yang memang memerlukan membuat semakan di dalam web yang kita buat, satu. Dan sudah tentu daripada itu juga kita membuka seluas-luasnya aduan-aduan untuk membuat laporan-laporan bagi tindakan-tindakan kita ambil dengan baik dan besar. Terima kasih. Tamping. Sorry. Tamping. Masalah berkaitan pinjaman wang daripada Along ni boleh dikatakan tak ada penghujungnya. Hal ini kerana masih terdapat lagi individu selaku peminjam yang berbuat demikian. Meskipun telah berulang kali diberikan peringatan dan mereka juga turut sedar akan risiko yang bakal dihadapi. Soalan saya, adakah terdapat sebarang bentuk bantuan perlindungan yang boleh ditawarkan oleh kementerian terhadap individu-individu yang telah terlanjur dengan masalah Along daripada terus diperlakukan dengan kejam? Dan adakah kementerian berhasrat untuk mempertimbangkan agar satu unit khas ditubuhkan di bawah PDRM supaya dapat menjadi perantara atau perunding untuk mencapai kata sepakat antara Along dan peminjam? Saya berharap perkara ini dapat dipalusi agar anak beranak, adik-beradik dan kaum keluarga terdekat si peminjam tidak terheret sama termasuk besut. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tampin, Tuan Ketua. Kita sedar bahawa isu Along ini sangat besar dan tentu mencabar untuk kita tangani. Bagi pihak polis, kita akan menjalankan siasatan di bawah beberapa undang-undang, utamanya Akta Pemberi Pinjam Wang 1951, Kanun Kesiasaan dan Akta Kesalahan Kecil. Maknanya pada mereka yang terlibat, kita menggunakan akta-akta ini untuk membuat siasatan dan tentunya memberi perlindungan yang sebaiknya. Jika mangsa dia tampil membuat laporan kepada pihak polis akan beri khidmat nasihat dan bantuan yang sewajarnya mengikut kes-kes yang dilaporkan. Dan pihak polis tidak memberi sebarang bentuk bantuan perlindungan khas, tetapi hanya bertindak pantas sekiranya peminjam-peminjam diganggu, pemberi pinjaman wang melakukan perkara-perkara yang menyalahi peraturan-peraturan. Apapun yang saya nak sebut sini bahawa pihak polis akan bertindak pantas dan sentiasa memberikan kerjasama yang baik kepada mana-mana pihak yang terlibat dalam soal ini. Dan sebab itu saya nak sebut bahawa pihak polis memandang serius pembahasan ini dan kita sentiasa menganjurkan taklimat, memberikan ceramah kepada masyarakat untuk mengelakkan mereka terlibat dengan jenayah ini dan kita menyediakan pelbagai saluran-saluran yang terbaik kepada rakyat untuk membuat laporan dan untuk memberi maklumat pada pihak berkuasa bagi tindakan-tindakan diambil. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Tuan Tan Kok Wai Ceras. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Soalan saya nombor 3. Terima kasih Yang Dipertua. Tuan Dipertua, sebagaimana yang kita ketahui, pandemik COVID-19 telah menguji kemampuan dan respon sistem penyampaian penjagaan kesihatan di Malaysia. Kesihatan untuk semua ataupun health for all bererti perkhidmatan kesihatan yang seharusnya mencakupi capaian atau akses yang mudah, murah dan juga mampan kepada seluruh penduduk tanpa mengira lokasi tempat tinggal mereka mahupun status ekonomi. Ini adalah untuk memastikan matlamat ketiga daripada SDG iaitu good, dengan izin good health and well-being, dan yang ke-10 iaitu reduce
inequalities. Daripada pembangunan lestari itu, SDG Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dapat dicapai. Walau bagaimanapun, kekurangan yang dikenal pasti yang juga merupakan legacy issues dalam sistem perkhidmatan kesihatan dan diburukkan lagi dengan suasana luar jangka unprecedented situation dengan izin semasa COVID-19 telah cuba dan dapat diatasi dengan terbaik mungkin ketika itu dengan pelbagai cara dan juga pendekatan. Di antara kekurangan yang telah kita kenal pasti adalah pertama, dari sudut premis fasiliti kesihatan yang tidak dapat menampung keperluan kemasukan pesakit yang terlalu ramai ke hospital. Yang kedua, kekurangan peralatan seperti oxygen tank, ventilator dan sebagainya. Ketiga, kekurangan personal protective equipment atau PPE dan juga ubat-ubatan, kekurangan petugas kesihatan, perkhidmatan yang tidak sepenuhnya menggunakan teknologi dan digitalisasi dan juga ketidaksediaan sistem kesihatan untuk berdepan dengan suasana pandemik ketika itu. Situasi ini telah jelas menunjukkan bahawa terdapat keperluan untuk memperkukuhkan lagi sistem penjagaan kesihatan bagi memastikan rakyat mempunyai akses yang saksama kepada perkhidmatan penjagaan kesihatan yang berdaya tahan iaitu resilient dan juga lancar dan seamless. Sehubungan itu, Kertas Putih Kesihatan telah disediakan dan telah diluluskan di Dewan ini pada 15 Jun 2023 yang lepas dan ia mengenal pasti dan memperakui permasalahan dan isu-isu yang sedia ada dan kemudiannya menggariskan 4 tonggak dan 15 strategi dalam mempertingkatkan perkhidmatan dan penjagaan kesihatan di negara ini. Pada masa ini, Kementerian Kesihatan sedang membangunkan kerangka pelaksanaan urus dan pembentukan pelbagai jawatan kuasa, kumpulan kerja teknikal dengan izin Technical Working Group dan sekretariat yang melibatkan pemegang taruh dari dalam dan juga luar kementerian. Terus ke hadapan iaitu moving forward, satu aspek yang perlu ditekankan ialah daripada tonggak kedua Kertas Putih iaitu usaha berterusan bagi mempromosikan amalan sihat dan pencegahan penyakit harus diperkuatkan, diperkasa dan juga diperkembangkan. Strategi ini akan dijayakan dengan kerjasama dan koordinasi intersektoral antara kementerian dan agensi berkaitan kesihatan melalui pendekatan yang dinamakan pendekatan kesihatan di semua polisi iaitu dengan izin Health in All Policies dan pendekatan keseluruhan kerajaan iaitu dengan izin whole of government approach seperti yang telah pun kita laksanakan secara berfasa dalam dalam agenda Nasional Malaysia Sihat. Terakhir, pendekatan ini juga dapat menangani kebanyakan faktor-faktor penentu sosial yang merupakan 80% untuk kesihatan dengan izin Social Determinants of Health yang berkait rapat dengan SDG. Ia bukan sahaja akan meningkatkan tahap kesihatan rakyat tetapi juga memupuk pertumbuhan ekonomi dan mengurangkan ketidaksamaan dan menyokong kesejahteraan keseluruhan individu dan komuniti selaras dengan sifat holistik dan saling berkaitan SDG. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Ceras. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Saya ingin tanya, apakah reformasi yang sangat perlu diambil ke atas sistem kesihatan keseluruhannya untuk memastikan tidak pun akan wujudnya ketidakseimbangan penjagaan kesihatan antara golongan yang mampu dan yang tidak mampu. Dan apakah langkah yang telah diambil bagi mengelakkan fenomena brain drain atau pengaliran keluar pakar perubatan dari menjadi lebih teruk yang boleh memburukkan kualiti perkhidmatan kesihatan awam. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ceras. Menjawab soalan tentang reformasi sistem ini, seperti yang saya sebut tadi, bahawa kita telah pun membangunkan Kertas Putih Kesihatan dan Kertas Putih Kesihatan ini memang sangat komprehensif. Dia memperjelaskan tonggak-tonggak yang penting dan juga strategi yang akan kita laksanakan dalam masa 15 tahun akan datang. Dan sudah pastinya ia akan merapatkan jurang di antara golongan yang mampu dan golongan yang tidak mampu. Dan kalau kita lihat pada tonggak ketiga YB Yang Berhormat, kita akan menceritakan lebih lanjut strategi-strategi yang akan kita laksanakan berkenaan dengan health financing system, insya-Allah.
Kemudian berkaitan dengan brain drain ini, memang kita tengah melihat secara terperinci, ya, sebab brain drain ini kadang-kadang sukar juga untuk kita melihat keadaan itu apabila ada the wages, ya, antara sistem-sistem yang berkaitan dengan pembiayaan ataupun penggajian di peringkat public dan juga swasta itu sangat besar. Tapi apapun bagi saya, kita akan terus mengkaji dan melakukan libat urus dan melihat bagaimanakah cara untuk kita memastikan bahawa memperbaiki sistem-sistem kesihatan yang ada di peringkat publik ini supaya dia juga menarik minat supaya orang kekal terus berurusan di fasiliti-fasiliti awam berbanding daripada fasiliti-fasiliti swasta. Apapun, ada satu lagi pendekatan yang kita lakukan, Tuan Dipertua, ialah bekerjasama dengan pihak-pihak swasta untuk memastikan mereka juga mendapat kita memberi kebaikan yang terbaik kepada rakyat dengan mengoptimumkan perkhidmatan kesihatan di peringkat publik dan juga di peringkat swasta. Terima kasih. Kuala Langat. Terima kasih, Tuan Timbalan Speaker. Penubuhan Suruhanjaya Reformasi Kesihatan merupakan antara cadangan yang telah diutarakan menerusi Kertas Putih Kesihatan yang telah kita luluskan untuk memantau dan memastikan pelaksanaan reformasi kesihatan efektif. Jadi, apakah status terkini penubuhan Suruhanjaya tersebut? Dan baru-baru ini juga kita dengar Ketua Pengarah Kesihatan mengeluarkan kenyataan bahawa KKM sedang menyiapkan pelan pandemik komprehensif. Bilakah dijangka akan siap sepenuhnya dan apakah perkembangan terkini pelan tersebut memandangkan kita menghadapi ancaman juga penyakit X yang lebih bahaya daripada COVID-19 yang kita dimaklumkan. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Langat. Terima kasih. Berhubung dengan Suruhanjaya Reformasi Kesihatan, seperti yang saya nyatakan tadi, pada masa ini Kementerian Kesihatan sebenarnya sedang membangunkan kerangka pelaksanaan reformasi sistem kesihatan yang kita gariskan daripada Kertas Putih Kesihatan yang telah kita bentangkan tempoh hari. Jadi dalam keadaan sekarang ni kita sedang melaksanakan struktur tadbir urus, ya, dan juga pembentukan pelbagai jawatankuasa, dan kita yang kita namakan kumpulan kerja teknikal ataupun dengan izin technical working group yang berhormat. Jadi tentang Suruhanjaya Reformasi Kesihatan ini juga kita sedang perincikan dan kita juga mengadakan libat urus bersama juga dengan pakar-pakar bukan sahaja daripada Kementerian Kesihatan Malaysia tetapi juga pakar-pakar di luar daripada kementerian untuk melihat cara bagaimana yang terbaik untuk kita sama ada untuk kita menggunakan ataupun menubuhkan Suruhanjaya Reformasi Kesihatan atau kita gunakan perkataan lain ke, itu terpulang. Kita lihat dalam keadaan yang sama tapi functional it will be there, insyaAllah. Dan berkaitan dengan pelan pandemik ini memang kita sedang bangunkan, ya, dan kita sentiasa dalam kesiapsiagaan. Kalau disebut tentang ancaman X ataupun pandemik X ni, saya yakin yang berhormat juga maklum bahawa itu adalah satu yang digunakan ataupun istilah yang digunakan yang kepada penyakit yang kita belum tentu lagi apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Tetapi kesiapsiagaan itu insya-Allah kita sentiasa bersedia dan seperti yang saya jawab tadi iaitu dari sudut pelbagai sudutlah kita membuat persediaan berdepan dengan apa-apa saja pandemik yang bakal mendatang pada masa hadapan. Terima kasih. Saya jemput Dato' Clear bin Muhammad Noor Ketereh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Timbalan Yang Dipertua. Saya tak pandai berpantun. Saya tahu apa ni Timbalan Menteri Kewangan pandai pantun. Jadi soalan saya cuma nombor 4. Mancing lah dekat dia. Orang lain boleh jawab. Dua-dua kami bantu. Buah cempedak di luar pagar. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya menjawab.
Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam ataupun LPPSA merupakan badan berkanun yang dibebaskan saraan sepenuhnya yang bertanggungjawab untuk uruskan kemudahan pembiayaan perumahan bagi sektor awam. Pembiayaan LPPSA kepada penjawat awam adalah berdasarkan kadar faedah 4% tetap yang dikira atas baki berkurangan ataupun reducing balance. Bagi pembiayaan perumahan yang masih dalam pembinaan, contohnya, peminjam boleh menikmati tempoh penangguhan ataupun grace period dengan izin selama 24 bulan bagi pembinaan rumah atas tanah dan 36 bulan bagi pembinaan rumah bertingkat atau sehingga pengeluaran bayaran kemajuan perumahan kepada pemaju mencecah 95% yang mana terlebih dahulu. Dalam erti kata lain, peminjam sebenarnya tidak perlu membayar balik pembiayaan dalam tempoh penangguhan tersebut yang merupakan satu kelebihan kepada pembiayaan LPPSA kepada penjawat awam. Seterusnya, sekiranya projek perumahan tersebut lewat siap atau telah disahkan sebagai projek terbengkalai atau sakit oleh Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan dan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah dan Sarawak, selepas tamat tempoh tangguh tersebut, LPPSA masih boleh membantu melakukan penjadualan semula bayar balik pembiayaan dengan bayaran ansuran bulanan yang lebih rendah, sekitar lebih kurang 20 hingga 40% daripada ansuran bulanan asal sehingga tempoh 5 tahun atau sehingga projek rumah tersebut pulih yang mana terlebih dahulu. Bantuan penjadualan semula bayar balik ini telah memanfaatkan angka terkini seramai 1,187 orang peminjam dari tahun 2016 sehingga kini. Namun tiada rekod di bawah bahagian pinjaman perumahan BPP yang terdahulu itu bagi permohonan dan kelulusan penjadualan semula bayaran balik bagi tahun 2015 dan ke bawah. Kaedah penjadualan semula bayaran balik ini sebenarnya dilihat lebih membantu peminjam berbanding pemerhentian bayaran balik sehingga rumah siap. Ini sebab bayaran ansuran yang tertangguh akan menjadi terkumpul dan menyebabkan bayaran balik bulanan selepas rumah siap menjadi lebih besar dan membebankan peminjam kelak. Pelanjutan tempoh bayaran balik pula akan menjejaskan perlindungan takaful ataupun insurans gadai janji peminjam yang mendedahkan kepada pengurangan jumlah bayaran tuntutan pampasan kematian ataupun keilatan berbanding baki pembiayaan sekiranya peminjam meninggal dunia. LPPSA juga bertanggungjawab untuk memastikan kesinambungan kemudahan pembiayaan perumahan kepada semua penjawat awam yang layak melalui kutipan balik yang kita laksanakan. Sekian, terima kasih. Ketere. Soalan tambahan. Setakat ini 447 orang tentera telah dinyaya oleh pemaju akibat kecuaian dan sikap sambil lewa dan tidak ada kecekapan segelintir pegawai-pegawai di bahagian pinjaman perumahan Kementerian Kewangan. Jadi saya nak tahu di sini ada satu kes yang melibatkan 87 orang tentera dan pangkat dipotong gaji sejak tahun 2009, iaitu 12 tahun yang lepas dan sehingga kini. Jadi rumah tu memang dah berhenti dah. Duit 100% dah bagi kepada pemaju. Jadi saya nak tahu macam mana Ketua Kementerian Kewangan nak selesaikan masalah ni. Sebab ini melibatkan ramai tentera dan juga bekas tentera yang tangguh hutang. Ada yang dah sakit dan macam nak mering dah otak dia. Jadi tolong bagi penyelesaian. So dia ni kes spesifik tentang 87 orang pegawai anggota tentera tersebut. Mungkin kalau secara lanjutnya boleh tulis surat kepada pejabat saya dan saya akan lihat dengan lebih lanjut lagi. Tapi saya dah bagi tahu tentang kaedah yang kita boleh membantu, termasuk berbincang untuk penjadualan semula di mana bayaran ansuran akan berkurangan daripada 20 hingga 40%. Dan ini boleh dilanjutkan untuk 5 tahun. Dan jika selepas 5 tahun ni masih ada kes, dia boleh lanjutkan lagi.
Peminjam ataupun pembiaya juga boleh memohon untuk membatalkan perjanjian dengan pemaju pembelian rumah, dan selepas pembatalan kita boleh kalau dapat kelulusan pembatalan, maka LPPSA boleh mempertimbangkan pengecualian dari segi faedah dan ataupun keuntungan ke atas pembiayaan tersebut. Jadi dia ada berbagai kaedah yang telah saya sebut dalam jawapan utama saya, tetapi kalau merujuk kepada kes spesifik tadi, mungkin ada isu-isu yang berkaitan yang tidak disebut, boleh menulis surat secara langsung kepada saya dan saya akan bantu untuk melihat apa sebenarnya terjadi kepada kes spesifik itu. Terima kasih. Sebenarnya perkara ini dah dilapor kepada saya dan ada dokumen yang lengkap kepada saya. Jadi Ini bukan masa untuk bahas, jadi sila duduk Ketereh. Nanti jumpa dengan Timbalan Menteri. Saya jemput typing. Terima kasih Puan Timbalan Speaker. Boleh jumpa? Okey, alright. Lepas ni dekat Ya, nanti jumpa dah. Sila duduk. Ketereh, sila duduk. Terima kasih Puan Timbalan Speaker. Ada dua perkara yang nak saya bangkitkan. Nombor satu, apabila kita bincang berkenaan dengan perumahan yang tidak siap dan juga pinjaman LPPSA, maka saya nak tanya kepada pihak kerajaan, apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak LPPSA untuk mengurangkan risiko penjawat awam daripada terlibat dalam projek perumahan yang tidak siap. Nombor dua adalah berkenaan dengan takafu. Kita sekian maklum bahawa setiap pinjaman LPPSA akan datang dengan suatu pembayaran takafu. Dan khasnya untuk penjawat awam yang lebih daripada 40 hingga 45 tahun, kadar takafu itu adalah amat tinggi. Sebelum ini saya nampak satu pinjaman sebanyak RM250,000. Kadar takafu dia adalah melebihi RM50,000 dan itu merupakan suatu kadar yang amat tinggi. Sama ada LPPSA bersedia untuk mengambil satu pendekatan yang lebih fleksibel seperti institusi kewangan ataupun bank-bank yang mana MRTA ataupun takafu ini dapat dikurangkan berdasarkan kepada setiap suatu permohonan. Terima kasih. Saya tak bangun tadi sebab saya hormat speaker, tapi saya jemput Ketereh untuk dah datang pun untuk bincang dengan maklumat lanjut. Dia dah kali bilangan belah sini semakin kuat. Bilangan sebelah sini semakin kuat. Selamat tinggal. Perlu langat. Jadi saya jawab dulu soalan. Dia ada dua soalan. Soalan pertama ialah tentang mengurangkan risiko peminjam terhadap projek-projek perumahan terbengkalai dan juga yang bermasalah. Antara langkah yang diambil oleh LPPSA termasuklah kita tidak meluluskan pinjaman kepada pelanggan yang membeli rumah di bawah projek pemaju perumahan yang telah disenarai hitamkan oleh KPKT. Dan keduanya, kelulusan hanya diberi kepada pembiayaan kepada pemaju perumahan yang mempunyai lesen pemajuan perumahan dan permit iklan ataupun APDL yang diluluskan oleh KPKT. Dan kita membuat semak silang maklumat pemaju dan projek perumahan melalui pengkalan data sistem Jabatan Perumahan Negara JPN KPKT melalui sistem Housing Integrated Management System. Jabatan juga bersama dengan Jabatan Perkhidmatan Penilaian Harta melakukan lawatan tapak secara rawak bagi mengesahkan pengeluaran wang pinjaman berbanding dengan peratusan kemajuan kesiapan rumah. Dan kita membuat pinjaman berdasarkan dokumen tuntutan peratusan kesiapan oleh pemaju perumahan yang telah disahkan melalui sijil pengesahan arkitek profesional. Jadi untuk isu takafu ataupun MRTA, LPPSA sebenarnya melaksanakan ataupun kadar harga kita adalah kompetitif berbanding bank kerana perlindungan MRTA ataupun takafu LPPSA dijamin lulus dan tiada kos bebanan tambahan atau dengan izin free of cover limit berbanding bank yang mungkin takafu mereka ataupun MRTA mereka boleh ditolak atau ditambah harga premium oleh pihak takafu dan insurans berdasarkan umur dan profil latar belakang kesihatan peminjam. Sekian, terima kasih. Saya jemput Puan Wan Suci Kurang. Puan Yang Dipertua, terima kasih. Soalan saya nombor 5. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM semalam hari Selasa 10 Oktober 2023 telah dimaklumkan secara rasminya bahawa Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah meluluskan penjawatan bagi penubuhan Tribunal Anti Gangguan Seksual. Jadi itu satu berita yang amat menggembirakan kami because we have to start as fast as possible dengan izin. Penubuhan tribunal ini bertujuan untuk menyediakan satu platform alternatif bagi menambah baik sistem perundangan dan pengendalian aduan gangguan seksual dengan cepat, mudah dan kos yang minimum. Tribunal ini juga menyediakan platform bagi suatu hak tebus rugi ataupun right of redress dengan izin kepada mangsa yang telah diganggu secara seksual. Jadi untuk makluman ahli yang berhormat juga, Akta Anti Gangguan Seksual 2022, Akta 840 dikuatkuasakan secara berperingkat melalui mulai 28 Mac 2023. Fasa pertama penguatkuasaan akta ini adalah melibatkan advokasi gangguan seksual kepada orang awam, manakala penubuhan tribunal anti gangguan seksual pula adalah pada fasa yang kedua. Bagi melaksanakan keperluan fasa pertama, KPWKM pada masa ini memberi fokus untuk meningkatkan kesedaran dan pemahaman masyarakat umum mengenai Akta 840 serta mengetahui betapa seriusnya isu yang melibatkan gangguan seksual. Perkara ini diterjemahkan menerusi program Jerayawara Kasih KPWKM Advokasi Anti Gangguan Seksual yang telah dirangka untuk diadakan di setiap negeri. Sejak pelancaran program Jerayawara Advokasi AGS ini di Putrajaya pada 29 Mei 2023 yang lalu, KPWKM bersama agensi-agensi di bawah seliaannya khususnya Jabatan Pembangunan Wanita iaitu JPW telah menjelajah dan menganjurkan 11 siri jerayawara di seluruh negara. Kita ada 3 lagi yang belum kita lakukan. Sekian, terima kasih. Keluang. Terima kasih atas jawapan daripada Menteri, agak jelas. Jadi saya ingin tahu sama ada tribunal tersebut akan didubuhkan di seluruh negara seperti tribunal tuntutan pengguna yang ada di setiap negeri. Dan amat penting juga sama ada Menteri telah selesaikan pelantikan panel bagi tribunal tersebut, memandangkan Menteri tadi menjawab bahawa penjawatan pun sudah diluluskan oleh JPA. Dan sebenarnya amat penting untuk orang awam tahu sama ada mereka boleh mengemukakan aduan mereka bukan sahaja bersemuka tetapi melalui cara laman web atau email atau saluran lain untuk memudahkan mereka khasnya mangsa-mangsa gangguan seksual kemukakan aduan mereka kepada tribunal tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Muhammad. Terima kasih, Puan Ketua. Mengenai sama ada tribunal AGS ini dapat ditubuhkan di seluruh negara. Sebagai permulaan ini, pada masa ini tribunal ini akan diwujudkan hanya di Kuala Lumpur sahaja dahulu, dan sekiranya di masa hadapan terdapat keperluan untuk ditambah ke negeri-negeri yang lain, kita akan teliti semula dan usahakan sebaiknya. Walaupun begitu, Seksyen 12 dalam kurungan 3 Akta Anti Gangguan Seksual 2022 ini ada memperuntukkan bahawa tribunal boleh bersidang dalam satu atau lebih persidangan pada mana-mana hari dan pada bila-bila masa dan di mana-mana tempat sebagaimana yang ditentukan oleh Presiden. Justru sekiranya ada keperluan untuk tribunal bersidang di negeri yang lain, ia masih boleh dilaksanakan melalui peruntukan undang-undang dalam akta ini. Namun dari segi pelantikan pula, pelantikan panel tribunal belum dibuat pada masa ini sebab secara rasminya kita hanya menerima baru semalam. Tapi kita sudah merancangkan ya. Dengan kelulusan penjawatan tribunal yang baru disahkan seperti mana yang saya nyatakan dalam jawapan tadi, insya-Allah ia adalah antara perkara seterusnya yang akan kita lakukan. Tadi Yang Berhormat juga bertanya mengenai bagaimana untuk melaporkan. Kita ada line e-kasih kita, talian e-kasih dan satu daripadanya, dan kita akan gunakan kita punya kaunselor untuk membantu menjawab dan memberi panduan bagaimana untuk meneruskan
tindakan tersebut. Jadi insya-Allah kita akan bantu dalam cara bagaimana apa pun akan kita lakukan ya. Terima kasih banyaknya. Rantau panjang. Terima kasih Tuan Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin penjelasan apakah timeline dan juga garis panduan serta SOP yang berkaitan dengan pengoperasian tribunal yang ditetapkan oleh kementerian dan apakah kementerian bercadang untuk mewujudkan jawatan kuasa pemantau khas untuk memastikan keberkesanan dalam pelaksanaan akta ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat, terima kasih Timbalan Yang Dipertua. Pertama dari segi jawatankuasa pemantau tu kita tubuhkan dahulu. Biar kita lihat bagaimana keadaannya dan kita boleh pertimbangkan kalau diperlukan ya. Itu satu. Keduanya tadi mengenai apa kedua tadi Yang Berhormat? Minta timeline dan juga SOP garis panduan. Terima kasih. SOP itu akan diwujudkan oleh apabila sudah ditubuhkan mereka yang bertanggungjawab adalah panel-panel ini dan juga jawatan kuasa yang telah dilantik, pegawai-pegawai bersama dengan panel yang akan mendengar kes untuk mengatur, menyusun atur SOP mereka. InsyaAllah. Terima kasih. Saya jemput Dr. Hajah Halimah Ali, Kapar. Terima kasih Timbalan Speaker. Dari Pulau Ketam nak pergi Batam, soalan kapar, soalan nombor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Timbalan Dipertua, Yang Berhormat Kapar. Soalan ini merujuk kepada Ibu Pejabat Polis Daerah Kelang Utara yang berada di bawah pentadbiran Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor. Pada masa ini, IPD Kelang Utara beroperasi di bangunan rumah kedai yang disewa dengan keluasan 2,624 meter persegi sejak tahun 2010. Kerajaan telah meneruskan projek pembinaan IPD Kelang Utara di bawah Running Plan pertama rancangan Malaysia ke-11 tahun 2016 dengan kos keseluruhan projek berjumlah RM159.31 juta. Projek ini dilaksana di atas tapak seluas 7.99 hektar, lot 66029, Taman Sungai Kapar Indah, Mukim Kapar, daerah Kelang dengan penjawatan seramai 532 orang dan diketuai oleh Ketua Polis Daerah berpangkat Assistant Commissioner Polis ACP. Pada masa ini, kerja-kerja di tapak yang telah 100% siap melibatkan kerja-kerja pembulaan cerucuk, ujian beban dikekal, ujian penganalisis pemacu cerucuk. Manakala kerja-kerja penanaman cerucuk kekal sedang dilaksana, melibatkan peratusan kemajuan fizikal projek adalah 4.6%, berbanding jadual melibatkan 5.23%. Kelewatan semasa berpunca daripada kelewatan subkontraktor piling memulakan kerja-kerja cerucuk awalan. Namun demikian, kelewatan tersebut dijangka dapat diatasi dengan pertambahan bilangan mesin piling untuk kerja cerucuk. Kerja-kerja cerucuk kekal telah mula dilaksana pada 26 Ogos lalu dan kerja-kerja pembinaan dijadual siap pada pertengahan September 2025. Untuk makluman, cawangan kerja keselamatan Jabatan Kerja Raya bertanggungjawab memantau pembangunan projek di lapangan di peringkat Kementerian Dalam Negeri. Status kemajuan projek dipantau secara bulanan oleh Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian yang bersedia setiap sebulan sekali. Untuk soalan kedua, Yang Berhormat menepati agenda Malaysia Madani teras kedua iaitu reformasi institusi dan tata kelola. Ia akan memupuk integriti di warga PDRM. Dalam pastikan integriti dan komitmen warga PDRM sentiasa dalam keadaan terbaik, Yang Berhormat, saya minta masa sikit sebab dua soalan. Pelbagai mekanisme telah dilaksana seperti memperkasa peraturan 3C, peraturan pegawai awam, kurungan kelakuan dan tata tertib 1993 dalam meningkatkan ketegasan dan penyeliaan menggunakan kaedah close monitoring. Penekanan ini adalah bagi memastikan agar semua warga PDRM faham dan menghayati the spirit of PPPA 1993 sebagai mekanisme check and balance
dalam menangani pelbagai isu berkaitan integriti dan soal laku. Untuk makluman Yang Berhormat, bagi tempoh Januari 2014 sehingga Ogos 2023, maknanya 9 tahun, sebanyak 43,824 aduan telah diterima oleh cawangan pengaduan awam, Jabatan Integriti dan Pengurusan Standard JIPS Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia PDRM Bukit Aman daripada pelbagai saluran seperti hadir secara bersemuka melalui panggilan telefon, email, fax, surat, laporan polis, sistem pengurusan aduan awam Polis Diraja Malaysia, akhbar, sosial media dan aduan luar seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, Suhakam, Suruhanjaya Integriti, Agensi Penguasaan, Biro Pengarah Awam dan sebagainya. Sepanjang tempoh Januari 2014 hingga Ogos 2023, Yang Berhormat, sebanyak 19,648 kertas siasatan tata tertib KST telah dibuka atas pelbagai kesalahan di mana 18,448 atau 93.89% KST telah selesai, manakala 1,200 atau 6.11% masih lagi dalam siasatan. Bagi tempoh Januari 2014 hingga Ogos 2023, seramai 14,572 orang pegawai polis telah dikenakan tindakan hukuman tata tertib. Kesalahan tertinggi yang dilakukan oleh pegawai polis adalah kesalahan pelanggaran integriti, yakni kejujuran dan ketulusan, yang melibatkan seramai 12,899 orang pegawai bersamaan dengan 88.51%. Dalam hal ini, pegawai penyelia bertanggungjawab menjalankan kawalan dan pengawasan tata tertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan sesuai seberapa segera yang mungkin bagi pelanggaran peraturan yang dilakukan. Pegawai lebih kanan turut bertindak sebagai penyelia bagi mengekal integriti dan disiplin yang tinggi di kalangan pegawai dan anggota PDRM. Untuk makluman Yang Berhormat, tindakan tegas terhadap penyelia yang gagal dalam membuat penyeliaan turut dilaksanakan sekiranya terdapat pegawai di bawah seliaan terkesan melakukan pelanggaran atau terlibat dalam kegiatan jenayah, penyalahgunaan dadah, rasuah dan salah laku lain. Peranan penyelia turut bertindak sebagai pembimbing, fasilitator dan role model secara langsung kepada pegawai yang diselia ke arah pelaksanaan tugas yang lebih menepati kehendak pasukan. Akhirnya, mekanisme kawalan dalaman PDRM sentiasa ditambah baik dari masa ke semasa agar terus kekal relevan dalam keadaan semasa dalam pastikan pelanggaran salah laku ini ditangani dengan lebih baik dan berkesan. Terima kasih, Hormat. Kapal. Terima kasih, Malam Speaker. Terima kasih, Malam Menteri. Soalan tambahan saya. Seperti yang saya sebutkan dalam soalan asas, Kapar ini adalah kawasan yang mencabar bagi PDRM. Soalan saya, berapakah jumlah kepakaran dan anggota yang berpengalaman untuk mengendali persisiran pantai? Macam Pulau Ketam itu adalah pulau yang terdedah kepada bot-bot antarabangsa dan sebagainya. Kedua, adakah kementerian telah meneliti dan menyediakan keperluan kritikal pasukan polis marine PPM termasuk memastikan aset yang mencukupi seperti bot bersaiz besar, bukan bot biasa, yang berkeupayaan well equipped dengan izin seiring dengan cabaran memantras jenayah rentas badan, khususnya membabitkan perairan negara termasuk ops kontraban. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Apapun Kementerian Negeri, khususnya PDRM, sentiasa peka dengan perkembangan teknologi dan perubahan-perubahan berlaku. Dari masa ke semasa, berasaskan perubahan tersebut, kita sentiasa meningkatkan keupayaan dari segi kecekapan pegawai, profesional pegawai dan sebagainya, termasuk meningkatkan aset-aset dari masa ke semasa. Ia sedang dan berterusan dilakukan. Untuk menjawab secara detail pertanyaan Yang Berhormat tadi, pada masa ini, kekuatan pasukan polis yang melaksanakan penugasan di IPD Kelang Utara adalah seramai 622 orang, terdiri daripada 55 pegawai dan 567 anggota yang diketuai oleh seorang ketua polis daerah berpangkat Assistant Commissioner Police ACP. Dalam masa yang sama, pasukan polis turut mempunyai kekuatan 120 orang, terdiri daripada 9 pegawai dan 111 anggota daripada Markas Operasi Polis Marine PPM Wilayah 1 Pelabuhan Kelang yang diketuai oleh seorang pegawai pemerintah berpangkat
Deputy Superintendent Polis DSP, PPM wilayah 1 disokong dengan kekuatan 10 buah bot peronda yang diguna untuk mengawal kawasan perairan negara di sektor rendaan Sungai Besar, Selangor hingga Kuala Sepang, Selangor termasuk di Pelabang Kelang dan Pulau Ketam. Apapun kita sentiasa meningkat upaya kita termasuk melakukan tugasan dengan kerjasama pelbagai agensi dan pihak lain bagi mengawal perairan negara terutama di Pelabang Kelang yang sibuk. Terima kasih. Cedutong. Terima kasih, Timbalan Speaker. Timbalan Menteri, saya merujuk kepada soalan asas 6A, soalan pertama, lock-up dan quarters. Soalan saya, adakah kerajaan mempunyai cadangan ataupun rancangan untuk memantau, menyelia pembinaan quarters yang baru pertamanya, keduanya quarters-quarters yang telah pun dibina bagi anggota-anggota polis. Saya memberi contoh di kawasan Jelutong. Ringkaskan soalan. Ya, terima kasih, Timbalan Speaker. Di kawasan Jelutong, saya mempunyai sebuah balai di mana di hadapan balai ada quarters di mana hanya ada satu bilik sahaja untuk anggota polis. Ini adalah quarters yang paling tua di Malaysia. Bayangkan anggota polis yang terpaksa hidup dengan keluarga dengan satu bilik sahaja. Dan saya telah membangkitkan perkara ini beberapa kali. Saya mohon jawapan daripada Timbalan Menteri kalau boleh memberi penjelasan mengenai perkara ini. Adakah kerajaan mempunyai apa-apa rancangan? Terima kasih. Yang Berhormat Tuan Ketua, secara spesifik berkaitan dengan balai berkenaan, saya akan beri secara bertulis. Tapi secara umumnya, saya ingin sebut bahawa memang ketika ini Kementerian Dalam Negeri, PDRM, memang sentiasa memberi keutamaan kepada meningkatkan fasiliti, kemudahan-kemudahan di balai-balai polis, termasuk rumah-rumah kediaman. Malah kita ingin nyatakan bahawa komitmen kita sangat tinggi, terutama sekali menyelesaikan isu termasuklah isu-isu kecil pun. Misalnya baru-baru ini di perjumpaan bersama dengan PGA di PGA Kulin yang amat berhormat Perdana Menteri telah meluluskan sejumlah lebih kurang 200 juta ringgit untuk menyelesaikan isu-isu sebagaimana dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi. Maknanya tumpuan kita bukan hanya kepada usaha untuk meningkat keupayaan berskala besar, tapi isu-isu kecil yang perlu diberikan perhatian khusus, terutama sekali memastikan kediaman, tempat kerja yang baik. Namun demikian, kita sedar bahawa dengan kekangan kewangan, kita memberi fokus kepada projek-projek yang perlu didahulukan. Namun, kita punya komitmen untuk menyelesaikan semua permasalahan berlaku. Terima kasih. Saya jemput Dato' Seri Sheikh Mohamed Buzi bin Sheikh Ali Pekan. Terima kasih. Pandang sikit. Musim hujan petanda tengkujuh. Mohon bertanya soalan nombor 7. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Puan Ketua, ahli-ahli yang berhormat. Untuk makluman yang berhormat Pekan, rangkaian pengangkutan awam darat seperti perkhidmatan rel dan bas merupakan antara mod utama yang digunakan oleh pengguna untuk berulang-alik sama ada ke tempat kerja atau untuk menjalankan aktiviti harian di seluruh negara, baik di Lembah Kelang maupun di lain-lain kawasan. Bagi tujuan pengawal selian perkhidmatan pengangkutan awam, 3 agensi utama di bawah Kementerian Pengangkutan, iaitu Agensi Pengangkutan Awam Darat, Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sabah dan Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Sarawak, telah diberikan peranan utama selaku badan kawal selia yang mengeluarkan lesen dan permit kepada pengendali perkhidmatan pengangkutan awam darat dan kenderaan barangan, serta bertanggungjawab memantau prestasi perkhidmatan yang disediakan oleh pengendali-pengendali tersebut sebagaimana ditetapkan di dalam syarat lesen. Selain itu, agensi-agensi ini juga berperanan menyeraras peruntukan Kerajaan Persekutuan untuk pengoperasian bas berhenti-henti intrabandar di bawah program MyBus dan juga program bantuan subsidi dana interim Stage Bus Service Fund ataupun ISBSF di seluruh negara. Bagi Lembah Kelang, rangkaian pengangkutan awam darat merangkumi 8 perkhidmatan rel yang dikendalikan oleh Rapid KL, KTM dan Express Rail Link serta perkhidmatan bas berhenti-henti yang disediakan oleh Rapid KL serta pengendali-pengendali lain sebanyak 298 laluan yang menghubungkan hub-hub utama pengangkutan awam darat di sekitar Lembah Kelang. Bagi mengurangkan kos pengguna, Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pengangkutan telah memperuntukkan dana sebanyak 115 juta ringgit setahun untuk inisiatif My50, iaitu pas perjalanan tanpa had untuk 30 hari bagi perkhidmatan rel dan bas yang disediakan oleh Rapid KL. Di luar Lembah Kelang,
Perkhidmatan pengangkutan awam darat tertumpu kepada perkhidmatan bas berhenti-henti yang menghubungkan pusat-pusat pertempatan dengan bandar terdekat. Bagi menjamin penyediaan perkhidmatan bas berhenti-henti yang berterusan kepada rakyat yang memerlukan perkhidmatan tersebut, kerajaan telah memperuntukkan dana sebanyak RM105 juta setahun di bawah program ISBSF sebagai bantuan kepada pengendali bas berhenti-henti yang menanggung kerugian operasi untuk terus menyediakan perkhidmatan merangkumi 265 laluan di Semenanjung Malaysia dan 88 jumlah laluan di wilayah Sabah dan Sarawak. Program ISBSF ini juga turut merangkumi daerah Pekan di mana terdapat satu syarikat yang menyediakan 2 buah bas di 2 laluan untuk kemudahan penduduk setempat. Selain itu, melalui program transformasi perkhidmatan bas berhenti-henti, kerajaan telah memperuntukkan dana sebanyak RM150 juta pada 2023 bagi membiayai perkhidmatan MyBus sedia ada dan juga perluasan program MyBus yang sedang diusahakan untuk beberapa bandar lain bertujuan untuk menambah baik perkhidmatan dari aspek kemampanan, keboleharapan dan meningkatkan penggunaan pengangkutan awam. Program ini juga dijangka akan dikembangkan kepada bandar lain secara berfasa. Kerajaan dalam kajian untuk memperkenalkan perkhidmatan bas berdasarkan permintaan ataupun demand responsive transit bagi tujuan meningkatkan kesalin hubungan perkhidmatan pengangkutan awam darat, terutamanya bagi perkhidmatan bantuan terakhir yang menghubungkan stesen-stesen rel dengan kawasan pertempatan dan lokasi pekerjaan. Bagi memastikan prestasi pengangkutan awam di negara kita mencapai tahap yang baik setanding dengan negara-negara maju, kerajaan akan terus mendaya upaya dan mengukuhkan ketiga-tiga agensi selaku agensi yang bertanggungjawab mengawal selia dan membantau sistem pengangkutan awam negara melalui pendigitalan perkhidmatan dan penambahbaikan struktur organisasi sesuai dengan keperluan semasa serta peranan yang telah diberikan kepada mereka. Terima kasih. Pekan. Terima kasih Menteri atas jawapan yang begitu komprehensif. Saya cuma ingin bertanya lagi, apakah bentuk kerjasama yang boleh dilaksanakan oleh kementerian dengan kerjasama kerajaan negeri atau badan-badan berkaitan di negeri-negeri di seluruh Malaysia untuk memperkasakan kemudahan pengangkutan awam supaya penduduk di luar bandar juga dapat menikmati kemudahan pengangkutan awam yang setara dengan bandar-bandar besar di negara ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Mahu yang bertanyakan soalan itu. Memang banyak ruang untuk bekerjasama di antara Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pengangkutan dengan pihak kerajaan negeri. Kita mengalu-alukan sekiranya pihak kerajaan negeri, kalau di Pekan Kerajaan Negeri Pahang, boleh juga memberikan bantuan untuk menyediakan perkhidmatan bas berhenti-henti. Umpamanya di Selangor dia ada juga usaha di mana ada peruntukan daripada kerajaan negeri setiap tahun untuk menyediakan bas Smart Selangor umpamanya, bas percuma di Selangor. Jadi negeri Pahang juga kalau ada peruntukan daripada kerajaan negeri boleh membantu sebahagian dan kita boleh berunding untuk bagaimana kita pastikan mana-mana kawasan yang belum ada rangkaian pengangkutan awam darat ini dapat kita kecapi. Jadi ini sesuatu yang saya alu-alukan kalau mana-mana pihak kerajaan negeri termasuklah kerajaan negeri Pahang kalau mengambil inisiatif untuk menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam, kita boleh berurusan dengan pihak kementerian dan kita sama-sama mencari pihak operator untuk pastikan bahawa kawasan-kawasan yang tidak berdaya saing dari segi ekonomikal boleh disediakan perkhidmatan pengangkutan bas ini. Jadi saya berharap pihak Yang Berhormat boleh juga meminta pihak kerajaan negeri bersama-sama dengan pihak Kementerian Pengangkutan. Terima kasih. Tanjung Karang. Terima kasih Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Karang faham bahawa keadaan luar bandar memberikan cabaran kepada syarikat pengangkutan awam kerana tidak ramai orang yang akan menggunakan dan mereka lebih suka untuk naik kenderaan sendiri. Persoalan saya, adakah kementerian bercadang untuk menjadikan pengangkutan awam di luar bandar lebih efektif dengan cara menyediakan van komuniti setempat yang dapat menghubungkan jalan-jalan yang tidak ada akses ke bandar. Dengan cara ini, kos-kos penyelenggaraan van komuniti itu akan lebih murah dibandingkan dengan menggunakan bas. Dan seterusnya, seiring dengan misi kerajaan untuk menuju kepada bebas karbon 2050, adakah kementerian bercadang untuk menjadikan pengangkutan awam di seluruh Malaysia menggunakan bas elektrik atau hidrogen sepenuhnya secara berfasa yang dapat mengurangkan lagi pencemaran alam sekitar.
seperti di Sarawak yang menyasarkan bebas karbon pada tahun 2030 di Bandar Kuching. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tanjung Karam. Yang pertamanya memang kita mengalu-alukan kalau mana-mana pihak yang ada usaha untuk menyediakan perkhidmatan van community kepada pihak orang ramai, terutamanya di kawasan-kawasan luar bandar. Memang betul bahawa banyak kawasan luar bandar, syarikat-syarikat bas ini mereka kurang berminat untuk menyediakan perkhidmatan kerana dari segi ridershipnya agak rendah dan dia tidak memberikan pulangan yang setimpal dengan perkhidmatan mereka. Jadi kalau ada mana-mana pihak syarikat yang ingin menyediakan van community, kita alu-alukan. Dia tidak semestinya syarikat swasta, malah pihak NGO, malah pusat khidmat ahli parlimen pun kalau ada niat untuk menyediakan van community dengan kadar tambang yang berpatutan, kita boleh menyediakan dari segi kawal selia itu, kita boleh benarkan. Malah seperti yang saya dalam jawapan saya, kita sedang juga memperkenalkan demand responsive transit, iaitu memang ada di kawasan bandar sekarang ini, ada perkhidmatan-perkhidmatan di mana ada permintaan baru mereka pergi. Jadi itu antara perkhidmatan baru yang kita nak perkenalkan. Ia bergantung kepada teknologi, dia boleh menggunakan apps. Apabila ada permintaan di kawasan itu, memang kita boleh bagi perkhidmatan itu. Jadi kalau mana-mana pihak yang berminat untuk menyediakan perkhidmatan van community seperti yang dikatakan itu, bagi saya itu lebih kurang seperti konsep demand responsive transit. Itu saya tak ada masalah, kita boleh alu-alukan. Yang keduanya, penggunaan EV. Memang kita mengharapkan bahawa penggunaan EV ini dapat diperluaskan secara berfasah. Tetapi sudah tentu apabila kita nak memperkenalkan EV ini, masalahnya ialah kos. Kos untuk membeli bas EV ini agak tinggi. Setakat ini, kos untuk membeli EV ini dia satu kali ganda lebih mahal daripada bas biasa. Jadi memang kita nak perkenalkan, kalau boleh kita semua fleet kita nak bas EV. Tetapi hakikatnya ialah kos yang begitu tinggi untuk membeli EV. Dan juga isu berkenaan dengan pengecasan EV itu, memang itu juga juga satu lagi isu yang perlu kita tangani. Walau bagaimanapun, memang kita menghargai sebarang usaha, termasuklah Kerajaan Sarawak yang memang agak ke depan dalam perkara ini. Mereka bukan saja gunakan EV, malah di Sarawak sudah ada bas yang menggunakan hidrogen sebagai percubaan di Sarawak, di Kuching khususnya. Jadi memang perkara-perkara seperti itu kita alu-alukan. Dan kita harap bahawa penggunaan EV ini ataupun penggunaan pengangkutan yang berdasarkan kepada low carbon ini dapat diperluaskan. Kalau mana-mana pihak ada cadangan yang baik dalam perkara ini, bagaimana dapat perluaskan perkhidmatan itu dengan kos yang tidak begitu tinggi kepada kerajaan, kita amat mengalu-alukan perkhidmatan tersebut. Terima kasih. Saya jemput Dato' Ali Anak Biju Saratok. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Soalan saya adalah soalan nombor 8. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat Saratok dan Dewan Yang Mulia ini, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi sentiasa komite dalam melaksanakan pelbagai program yang bersifat inklusif melalui agensi-agensinya. Justru bagi memperkasa usahawan-usahawan di Sabah dan Sarawak, Kementerian telah melaksanakan program-program khusus seperti berikut. Yang pertama, program B+ Sabah dan Sarawak ataupun program peningkatan enterprise Bumiputra Sabah dan Sarawak di bawah program pengukuhan mikro madani yang dilaksanakan oleh SMECOP. Melalui program ini, geran sebanyak 10 juta ringgit telah disediakan khusus untuk usahawan Bumiputra Sabah dan Sarawak. Program ini menawarkan bantuan secara geran padanan sehingga 70% pembiayaan atau maksimum sebanyak RM250,000 bagi setiap kelulusan. Sejak dilancarkan program ini pada 1 Oktober 2023, sebanyak 73 program telah diterima. Ini yang kita panggil sebagai geran usahawan orang asal Sabah dan Sarawak. Di samping itu, di bawah SMECOP juga dilaksanakan program BIP Bumiputra sebelum kita dapat peruntukan tambahan daripada Kementerian Kewangan. Juga Bumiputra Sabah dan Sarawak layak untuk memohon program-program lain. Yang kedua, program inklusif ISIMI ekosistem yang juga dilaksanakan oleh SMECOP menyediakan bantuan geran kepada inovator
perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS bagi memperkasa kumpulan B40 dan menggalakkan transformasi komuniti menerusi bimbingan dan penyediaan sokongan teknikal. Bagi tempoh 2021 hingga Ogos 2023, sejumlah 30 inovator PMKS telah mendapat manfaat dengan kelulusan geran berjumlah 4,6 juta dan 3 inovator daripada Sabah dan Sarawak melibatkan jumlah geran sebanyak RM300,000. Program yang ketiga, program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra Tiub yang juga dilaksanakan oleh Semikop menyediakan bantuan pembangunan kapasiti berbentuk latihan, geran permulaan perniagaan dan khidmat nasihat. Sejak dilaksanakan dari tahun 2014, seramai 1,852 usahawan belia daripada Sabah dan Sarawak telah menerima geran sebanyak RM25.54 juta di bawah program ini. Daripada jumlah itu 1,196 daripada Sabah dan 726 daripada Sarawak. Manakala pada tahun ini saja daripada Sabah 246 dan Sarawak 36 orang. Program yang keempat dilaksanakan oleh Tokoh Nasional memperuntukkan sejumlah RM5 juta khas untuk usahawan pasar tamu melalui skim pembiayaan usahawan tamu bagi meningkatkan pendapatan dan taraf sosioekonomi golongan B40 di Sabah dan Sarawak. Sehingga 30 September 2023 sebanyak 490 usahawan pasar tamu Sabah dan Sarawak telah menerima manfaat dengan jumlah pembiayaan sebanyak RM2.25 juta. Bagi usahawan muda pula, Tokun telah menyalurkan pembiayaan kepada 75 orang usahawan di Sabah dan Sarawak di bawah skim pembiayaan usahawan belia. Ini pada tahun ini saja. Program yang ke-5 di bawah program Be Your Own Boss dilaksanakan oleh Pernas telah meluluskan pembiayaan kepada 9 orang usahawan belia dengan melibatkan pembiayaan berjumlah RM3.26 juta di Sabah dan Sarawak. Sebagai makluman juga, INSCAN, Institut Keuangan Negara, kita telah buka pejabatnya di Sabah pada 29 Mei yang lepas, dan INSCAN Sarawak kita telah laksanakan ataupun buka pejabatnya pada 1 Oktober yang lepas. Tahun ini bagi Sabah, INSCAN telah melaksanakan 24 program dengan penglibatan 1,240 orang usahawan. Di Sarawak tahun ini 21 program dengan penglibatan 810 orang usahawan. Kita juga melaksanakan program iTekad di bawah SME Bank, di mana di Sabah 30 peserta dipilih dan Sarawak 30 peserta dipilih di kalangan kumpulan B40, terutama daripada golongan asnaf. Program Rakyat Prono Bank Rakyat Sabah pada tahun ini 15 peserta, Sarawak 42 peserta juga di kalangan kumpulan B40, terutama golongan asnaf. Di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia, sebanyak 29 koperasi B40 dan belia di Sabah telah didaftarkan setakat ini. Di Sarawak sebanyak 38 buah koperasi. Sebagai makluman juga, di Sarawak kita telah menganggotai ataupun menubuhkan jawatan kuasa koordinasi penyelarasan pembangunan keusahawanan, dan di Sabah juga jawatan kuasa yang sama telah ditubuhkan dan akan bersidang buat kali pertamanya pada hari Isnin minggu hadapan. Dalam masa yang sama, Majlis Pembangunan Usahawan, Koperasi Penjajah dan Peniaga Kecil Daerah juga telah ditubuhkan, diadakan secara rintis di Sabah, dan sekarang ini kita bersedia untuk mengembangkan pendekatan yang sama kepada negeri-negeri yang lain, seperti mana kita persetujui dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Keusahawanan Nasional dan kemarin dalam mesyuarat perundingan koperasi kebangsaan. Terima kasih. Seratok. Terima kasih Menteri di atas jawapan yang komprehensif itu tadi. Dan soalan teman saya adalah, berapa lamakah tempoh pelaksanaan program BIP Plus di Sabah Sarawak ini?
Dan berapa banyakkah permohonan bantuan yang disebut-sebut tadi itu dari seratuk dan berapa banyak sasaran manfaatnya? Dan akhir juga adalah apakah langkah-langkah atau mekanisme yang diambil oleh pihak kementerian untuk memantau keberkesanan semua program yang disebut tadi untuk mencapai matlamatnya? Mungkin Menteri boleh memberi jawapan bertulis untuk yang lebih terperinci. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama, pelaksanaan itu kita meminta kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan syukur di bawah kerangka ekonomi madani semasa dilancarkan pada bulan Julai yang lepas, Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan telah menyalurkan peruntukan 100 juta tambahan kepada Isimikop. Daripada 100 juta itu dapatlah kita sediakan 10 juta khas kepada Bumiputra, Sabah dan Sarawak, tetapi dalam masa yang sama juga turut layak untuk memohon di bawah skim-skim pembiayaan usahawan Bumiputra di bawah skim sedia ada di bawah Isimikop. Dan mudah-mudahan jumlah peruntukan yang sama selagi ada peruntukan sedemikian akan ada program B+. Tentang jumlah permohonan daripada 100 itu saya akan balik semula ke kementerian dengan agensi Isimikop untuk dapatkan data tersebut, dan sekiranya kita sudah buka permohonan ini dan jemput Yang Berhormat untuk war-warkan kepada usahawan-usahawan di Saratuk untuk memohon, masih dibuka. Dari segi pemantauan itu di bawah kementerian melalui Isimikop kita ada sistem pelaporan yang kita panggil pelaporan SMEPA, laporan pemantauan pelaksanaan program-program keusahawanan. Dan saya jemput Yang Berhormat sendiri dan ahli-ahli yang Dewan Yang Mulia ini untuk turut menjadi pemantau kepada program-program di bawah kementerian saya dan kementerian-kementerian yang lain juga. Ini tanggung jawab bersama kita. Terima kasih. Segamat. Terima kasih Timbalan Yang Dipertua. Saya ada satu soalan saja. Selain aspek pembiayaan, kementerian juga seharusnya mencari jalan untuk mengetengahkan potensi perniagaan PKMS yang berada di luar bandar ke pasaran antarabangsa. Apakah bentuk usaha sama pelabur dan yang telah dimeterai bersama syarikat swasta dan matlamat untuk mengekspor produk-produk keluaran PKMS yang selama ini berdepan dengan kekangan dalam aspek produktiviti, logistik dan juga promosi melalui Kementerian Kuskop. Sekian. Terima kasih Yang Berhormat. Walaupun soalan ini tidak menyentuh mengenai soalan asal untuk Sabah dan Sarawak, tapi saya setuju dengan concern tersebut. Memang kita ada banyak program-program sedia ada untuk membantu usahawan-usahawan PMKS di luar bandar. Baru-baru ini kita adakan showcase satu daerah satu industri peringkat kebangsaan di Melaka, dan program ISDSI ini adalah satu program pembangunan keusahawanan mengikut identiti dan keunikan daerah. Dan saya jemput Yang Berhormat sekiranya ada produk ataupun perkhidmatan yang boleh dibangunkan di kawasan Yang Berhormat, kita boleh bincang di kementerian dengan melibatkan kerajaan negeri. Sebab pemilihan itu bergantung kepada kerajaan negeri juga. Ada jawatan kuasa dia. Tapi di bawah skim-skim lain terbuka. Di bawah Isimikop, bawah program BIP misalnya, ataupun Business Accelerator Program untuk yang bukan Bumiputra, juga boleh dipohon supaya produk dan perkhidmatan itu boleh sama-sama dibangunkan. Dan untuk tujuan mengekspor, untuk makluman Yang Berhormat ini, kita telah adakan satu perbincangan di antara saya dengan Menteri Perdagangan dan Perindustrian dan Pelaburan, melibatkan kedua-dua kementerian untuk melihat bagaimana PMKS ini boleh terlibat dengan lebih baik lagi di dalam misi membawa produk dan perkhidmatan kita ke luar negara. Dan kedua-dua kementerian sedang meneliti mekanismenya, terutama selepas belanjawan yang dibentangkan nanti untuk tahun hadapan. Terima kasih. Saya jemput Tuan Lee Chien Chung, Petaling Jaya. Jeroboh tebal tak nampak bulan. Soalan saya, soalan 9. Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Kementerian Pendidikan Malaysia merujuk kepada definisi keciciran iaitu murid warga negara Malaysia yang berada dalam sistem pendidikan bersekolah tetapi keluar daripada sistem sebelum tamat tempoh pendidikan. Berdasarkan statistik KPM, kadar keciciran murid menunjukkan tren penurunan dari tahun 2019 kepada tahun 2022. Kadar keciciran murid pada peringkat rendah menurun daripada 0.12% pada tahun 2019 kepada 0.07% pada tahun 2022. Pada peringkat menengah pula, kadar keciciran menurun daripada 1.14% pada tahun 2019 kepada 0.99% pada tahun 2022. Namun KPM akan memuktamadkan data kadar keciciran murid bagi tahun 2023 selepas menerima maklumat enrolment dari agensi selain KPM. Bagi tempoh 2019 hingga 2022, pada peringkat sekolah rendah, keciciran murid yang melibatkan tahun 3, tahun 4 dan tahun 6 menunjukkan peningkatan, manakala tahun 2 dan tahun 5 menunjukkan tiada keciciran murid dan penurunan dalam tempoh tersebut. Pada peringkat sekolah menengah pula, berlaku peningkatan kadar keciciran murid bagi tingkatan 2 dalam tempoh tahun 2019 hingga 2022, manakala terdapat penurunan kadar keciciran yang melibatkan tingkatan 3, tingkatan 4 dan tingkatan 5 dalam tempoh berkenaan. Kadar keciciran murid mengikut jantina pula pada peringkat sekolah rendah menunjukkan tiada keciciran murid perempuan berbanding murid lelaki bagi tahun 2019 hingga tahun 2022. Kadar keciciran murid lelaki menunjukkan tren penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 iaitu 0.16% pada tahun 2019 kepada 0.09% pada tahun 2022. Pada peringkat sekolah menengah pula, kadar keciciran murid lelaki menunjukkan penurunan berbanding kadar keciciran murid perempuan yang meningkat dari tahun 2019 kepada tahun 2022. Pada tahun 2019, kadar keciciran murid lelaki mencatatkan 0.72% berbanding 0.29% pada tahun 2022. Kadar keciciran murid perempuan pula mencatat 0.40% pada tahun 2019 kepada 0.71% pada tahun 2022. Untuk makluman, berdasarkan rekod dalam sistem aplikasi pangkalan data murid dari tahun 2019 hingga 2023 didapati sebab utama murid berhenti adalah tidak berminat ke sekolah, bekerja, masalah keluarga, berkahwin dan sukar ke sekolah disebabkan faktor jarak. Untuk maklumat ahli yang berhormat, KPM telah menyediakan sebanyak 18 jenis bantuan persekolahan bagi tahun 2023 yang terdiri daripada 13 jenis bantuan khusus dan 5 jenis bantuan umum. Bantuan ini turut diagihkan untuk murid yang tercicir akibat kemiskinan seperti beasiswa kecil persekutuan, rancangan makanan tambahan, kumpulan wang amanah pelajar miskin, bantuan awal persekolahan, bantuan makanan asrama, bantuan perjalanan dan pengangkutan murid asrama dan bantuan pakaian seragam badan beruniform. KPM turut menyediakan garis panduan mengurus murid berisiko cicir di sekolah, modul serahan keunggulan diri serta modul kajian kes dan amalan terbaik menangani isu murid berisiko cicir dan murid cicir sebagai panduan kepada guru bimbingan dan kaunseling di sekolah di semua sekolah kerajaan dan bantuan sekolah. KPM juga melaksanakan sekolah model KAS komprehensif 9K9 supaya semua murid dapat kekal bersekolah terutamanya murid di kawasan luar bandar dan pedalaman. Sekolah model KAS K9 telah diperluas dari 12 buah sedia ada kepada 17 buah. Selain itu, KPM juga memperluaskan konsep K9 kepada sekolah komprehensif
K11 iaitu K11. Konsep sekolah model K11 ini juga dijangka mampu mengurangkan kadar keciciran transisi murid dari tingkatan 3 ke tingkatan 4. Sebagai permulaan, KPM telah memulakan program Rintis K11 di SKRPS Betau, Kuala Lipis, Pahang dan di SK Long Bedian, Baram, Sarawak. KPM juga menjalankan program outreach murid cicir di semua PPD dengan kerjasama komuniti setempat. Objektif program outreach murid cicir ini adalah memberi intervensi berfokus bagi membantu murid cicir untuk kembali ke sekolah. Pada tahun 2022, program ini telah berjaya mengembalikan seramai 5,121 orang murid sekolah rendah dan 1,711 murid sekolah menengah. KPM yakin semua usaha serta inisiatif yang dirancang dan dilaksanakan ini dapat menangani keciciran murid dan memastikan mereka kekal dalam sistem pendidikan negara sehingga tamat tempoh persekolahan. Sekian, terima kasih. Petaling Jaya. Terima kasih. Lega saya mendengar bahawa tahap keciciran makin menurun. Namun kita sedar bahawa kadar kemasukan sekolah menengah di negara kita masih mencabar. Dan statistik juga mengesahkan bahawa pendidikan yang tinggi akan mendatangkan pekerjaan yang bergaji lebih tinggi. Memandangkan Thailand telah pun mewajibkan pendidikan sehingga umur 15 tahun dan negara-negara OECD memang mewajibkan pendidikan sehingga tamatnya sekolah menengah. Soalan saya adalah, adakah kementerian akan melaksanakan pendidikan wajib sehingga tingkatan 3 sebagai langkah menyelamatkan lebih ramai murid yang tercicil serta meningkatkan purata tahun di sekolah? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. KPM kini sedang menyediakan draft rang undang-undang pendidikan pindaan bagi cadangan melanjutkan pendidikan wajib dari peringkat pendidikan rendah kepada pendidikan menengah. Bagi memperkemaskan draft rang undang-undang yang sedang digubal, KPM telah mengambil pelbagai inisiatif termasuk mengadakan sesi libat urus bersama-sama pelbagai pihak berkepentingan seperti agensi kerajaan berkaitan, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, SUHAKAM, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan, NUTP dan Badan Bukan Kerajaan. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat, tekan. Yang Berhormat Pak Pasir Salak. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya kepada Timbalan Menteri berhubung dengan keciciran ini ialah dasar homeschooling yang telah kita luluskan di Malaysia bermula pada Jun 2003 iaitu 20 tahun yang lepas. Dan kita tahu bahawa homeschooling ini antaranya ialah berpunca daripada ketidakyakinan ibu bapa terhadap sistem pendidikan di sekolah satu. Yang keduanya, Menteri, ialah apabila anak-anak istimewa sebagai contoh, realitinya mereka tidak mendapat apa yang sepatutnya mereka dapat di sekolah melalui pendidikan khas yang ditawarkan di sekolah. Jadi saya tidak mahu data secara terperinci, tapi mengikut apa yang Timbalan Menteri dapat jelaskan pada Dewan, adakah homeschooling ini semakin melebar atau bagaimanakah kerajaan nak menangani isu yang melibatkan homeschooling di Malaysia yang ada pada hari ini? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Selagi semua data tentang keciciran bukan hanya untuk sekolah selagi didaftar di bawah KPM, tadi itu semua adalah termasuk dalam data keciciran. Sama ada anak-anak kita mungkin ke sekolah international school, ke antarabangsa, semua ini termasuk. Jadi homeschooling ini merupakan memang satu trend yang kita amat perhatikan. Dan tentang pendidikan khas tu, kebanyakan yang memilih homeschooling kerana individu budak-budak anak-anak kita yang mungkin ada keperluan yang special, keperluan khas. Jadi kita akan membuat tindakan atau membuat kajian yang lebih terperinci atas homeschooling ini. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan. Peraturan mesyuarat. Pertanyaan. Baik, Yang Berhormat, saya 2 hari soalan nombor 10 menyebabkan saya menunggu daripada awal sehingga pengambil. Kalau boleh, kalau hari ini nombor 10 tak dapat, besok boleh nombor 200 daripada saya menunggu macam ni.
sebab Yang Berhormat Speaker ada hak 15 minit. Jadi saya tidak perlu berbuat demikian rupa. Saya kena buat research untuk ucapan saya, next ucapan saya. Jadi Yang Berhormat membuat saya menunggu begini sangat tidak manis. Ya. Yang Berhormat, jadi nombor 10 tukar, saya tak payah masuk langsung. Buat nombor 200, senang. Terima kasih. Yang Berhormat Arau, saya pun nak tanya juga bahawa peraturan berapa yang Berhormat persoalkan ni? Saya bertanya soalan ini tentang hak speaker. Speaker diberi kuasa 15 minit. Jadi tak bolehkah Yang Berhormat setelah 2 hari berturut-turut nombor 10, bagilah, kalau tidak jangan masuk nombor 10, buat nombor 200. Saya tak menunggu begini. Tak manis. Terima kasih. Tapi baik. Tak apa Yang Berhormat, lupakan. Dah jalan. Okay, terima kasih. Baik Yang Berhormat, kita Datuk Yang Pertua, majlis ambil maklum. Datuk Yang Pertua, peraturan mesyuarat. Saya ingin membangkitkan peraturan mesyuarat. Sungai Petani. Ya, peraturan mesyuarat 18.1, siapa-siapa ahli selain menteri bolehlah berdiri di tempatnya dan meminta kebenaran hendak merundingkan perkara tertentu berkenaan kepentingan orang ramai yang berkehendak disegerakan dengan membaca teks usul yang diluluskan oleh Tuan Yang di-Pertua. Tuan Yang Pertua, izinkan saya telah membawa satu usul. Yang Berhormat Sungai Petani, ambil maklum, saya telah dimaklumkan oleh Setiausaha Majlis Dewan Rakyat, usul Yang Berhormat Sungai Petani telah diambil maklum dan benda itu dalam pertimbangan Speaker Dewan. Terima kasih. Izinkan saya baca usul. Tidak, Tuan. Tidak dibenarkan selain keputusan dibuat oleh Speaker nanti. Jika Speaker meluluskan perkara 18.1 yang dipohon oleh Yang Berhormat Sungai Petani, baru dibenarkan. Baik. Ya? Sementara itu kita nanti keputusan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Baik, terima kasih Datuk Yang Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Saya juga bangun di bawah 18.1 yang mana saya telah hantar usul kemarin, iaitu berhubung dengan penyalahgunaan kuasa keketangan awam untuk memberi servis motosikal di pilihan raya di Pelangai, di Pulai dan juga Simpang Jeram oleh sebuah universiti di utara tanah air. Ini telah dihantar semalam dan saya belum mendapat apa-apa jawapan daripada speaker. Apakah saya juga ingin bertanya, tanpa saya mendengar Sungai Petani tadi, boleh membaca usul saya. Yang Berhormat Arau, sebagaimana saya nyatakan kepada Yang Berhormat Sungai Petani, usul Yang Berhormat telah pihak Dewan terima dan dalam pertimbangan speaker akan dimaklumkan sama ada dilulus ataupun tidak. Ya, saya memerlukan jawapan segera Yang Berhormat sebab saya bimbang bila di Kemaman grup yang sama akan bagi servis motosikal percuma kepada Barisan Nasional. Terima kasih. Baik, kita teruskan dengan urusan majlis. Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang di-Pertua, mengikut peraturan mesyuarat 12/1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai dibahas dan diputuskan rang Undang-Undang Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2023, rang Undang-Undang Bekalan Elektrik Pindaan 2023, usul Menteri di Jabatan Perdana Menteri, rang Undang-Undang Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023 dan rang Undang-Undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Pindaan 2023 seperti di nombor 1 hingga 5 dalam aturan urusan mesyuarat dan usul-usul hari ini. Selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Khamis 12 Oktober 2023. Ada yang menyokong? Saya mohon menyokong. Baik. Ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak katakan tidak. Lebih suara bersetuju, usul diterima. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul pertimbangan ke atas rang Undang-Undang Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2023 di 2028-2023 dalam jawatan kuasa sebuah-buah majlis. Majlis dalam jawatan kuasa bentara. Fasal-fasal 1 hingga 71.
Baik, jika ada yang hendak berbahas, saya hanya membenarkan satu di pihak kerajaan, satu di pihak belah kiri. Saya persilakan. Dato' Sri. Saya rasa adakah yang berhormat nak berbahas dalam jawatankuasa? Datuk Yang di-Pertua, ini perkara jawatankuasa. So we have to examine every section. Jadi tak bolehlah ditetapkan satu daripada pihak kerajaan atau dari pihak perbankan. We are to we call secara terperinci membaca setiap fasa. Jadi haruslah diberikan kebebasan. Biasanya tak ada orang yang dapat pindaan. Tapi apa-apa cadangan haruslah kita perincikan setiap perenggan yang semasa jawatankuasa. Harap boleh dibenarkan lebih ramai untuk membahas kalau perlu. Yang berhormat beruas sebentar. Yang berhormat tekan. Puchong. Tak keluar. Yang berhormat Puchong. Ya, boleh. Terima kasih Datuk Seri Speaker kerana izinkan Puchong untuk mengambil bahagian dalam Yang perbahasan. berhormat, nanti dulu saya belum putuskan. Okey. Baik, mengambil kira apa yang telah dinyatakan tadi dalam peringkat jawatankuasa, saya mulanya berhajat untuk memberi satu kanan dan satu kiri. Tapi mempertimbangkan apa yang beruas telah nyatakan tadi, saya bagi 3 kanan, 3 kiri, 3 minit. Baik, boleh kita mulakan. Saya persilakan Yang Berhormat tekan. Saya persilakan di sebelah kanan. Tak keluar. Yang Berhormat Puchong, 3 minutes. Terima kasih Tuan Speaker. Puchong hanya ada beberapa soalan berkenaan dengan akta ini mengikut fasa. Pertama sekali adalah mengikut bahagian 1 Seksyen 1.2. Puchong ingin tahu bilakah akta ini akan dikuatkuasakan kerana Menteri boleh menetapkan tarikh yang berlainan untuk dikuatkuasakan. Yang kedua, dalam ucapan Menteri semalam sebanyak 2,000 pemasangan iaitu 1,500 industri dan 500 komersial dan 4,000 bangunan akan terlibat mengikut Seksyen 3. Puchong ingin tanya sama ada pengurus tenaga dan juru audit tenaga yang mencukupi mengikut bahagian 6 akta ini yang didaftar adalah mencukupi supaya mereka yang terlibat mengikut Seksyen 3 boleh mematuhi Seksyen 6 ke 14 apabila akta ini dikuatkuasakan. Ketiga adalah apakah sasaran kerajaan pendaftaran pengurus dan juru audit tenaga untuk tahun 2024 kerana apa daripada ucapan Menteri semalam, Menteri ada kata kita sedia ada juru audit, kita perlukan juru audit tenaga 500 juru audit tenaga yang baru, tetapi apa yang kita sedia ada adalah dalam lingkungan 250 sahaja. Apakah langkah-langkah yang akan dijalankan oleh kerajaan sama ada sasaran untuk tahun 2024, 2025 dan tahun seterusnya. Puchong juga ingin tahu berapakah jumlah bangunan kerajaan yang akan terlibat mengikut Seksyen 3 dan apakah implikasi kos kepada kerajaan. Seterusnya, jika kita tengok jadual ketiga untuk rang undang-undang ini, hanya bangunan pejabat yang diberpakai dalam akta ini. Adakah jenis bangunan yang lain yang akan ditambah ke jadual ketiga seperti hospital, lapangan terbang, shopping kompleks, kompleks awam dan sebagainya? Dan apakah timelinenya? Akhirnya adalah soalan berkenaan dengan bidang kuasa, Dato' Sri Speaker. Mengikut Seksyen 69 dan 70, Menteri ada kuasa untuk membuat peraturan-peraturan dan meminda jadual akta ini yang merangkumi tenaga elektrik dan tenaga terma. Baik, jika kita tengok Seksyen 2 tafsiran Menteri, Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dengan pembekalan elektrik. Puchong ingin tahu sama ada pertindihan dari segi bidang kuasa dengan menteri ataupun akta lain telah pun diselesaikan oleh kementerian. Sebagai contoh, di bawah akta bekalan gas, tafsiran menteri ialah menteri yang bertanggungjawab bagi perkara yang berhubungan dengan petroleum. Tetapi sekarang dari segi kecekapan tenaga terma, sebab gas juga dilibatkan dalam tenaga terma. Tenaga terma yang gas adalah menteri yang bertanggungjawab petroleum. Sekarang kecekapan tenaga terma adalah di bawah bidang kuasa kementerian menteri yang bertanggungjawab
elektrik. So kalau boleh kita dapatkan penjelasan daripada kementerian bagaimana kita membuat demarcation dari segi tanggungjawab dan bidang kuasa. Itu sahaja. Yang berhormat, di sebelah kiri ada yang nak bahas dalam jawatan kuasa? Jika tidak ada, saya ke kanan pula. Beras. Tiada, Beras. Yang berhormat Beras, sila. Terima kasih Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Saya merujuk kepada perkara 1 subkurungan 2 di mana menteri diberikan kuasa untuk menetapkan tarikh berkuasanya undang-undang ini dan juga mana-mana bahagian dalam rang undang-undang ini kalau diluluskan sebagai akta. Yang saya nak bangkitkan di sini ialah Datuk Yang di-Pertua bahawa saya menyokong matlamat dan tujuan akta ini, tapi saya berlainan pendapat dengan rakan-rakan yang lain tentang isu kecakapan dan konservasi tenaga. Saya lebih cenderung kepada kerajaan melaksanakan ataupun cuba mencapai matlamat akta ini dengan melalui polisi dengan izin carrot and stick dari approach daripada menjadikannya satu undang-undang. Kerana undang-undang ini menjadikan satu perkara yang tidak salah dari segi moral, menjadikannya satu kesalahan jenayah. Yang dalam undang-undang dikatakan kesalahan mala prohibita. Ini berlainan dengan kesalahan jenayah yang lain yang dikatakan sebagai kesalahan mala inse seperti merompak, membunuh, mencuri yang tindakan-tindakan tersebut adalah salah dari segi moral. Kerana hendak dijadikan undang-undang, terdapat elemen paksaan dan di bawah bahagian Roman numeral 9 dan 10 rang undang-undang ini. Dan itulah saya harap apabila menteri melaksanakan undang-undang ini, jangan jadikan semua ketidakpatuhan itu satu kesalahan jenayah. Ruang mesti diberikan untuk pematuhan undang-undang ini. Jangan anggap rakyat ini orang yang berjenayah apabila sesuatu pematuhan itu tidak ditepati dengan sepenuhnya. Juru audit dan juga membina bangunan mematuhi syarat-syarat dalam akta ini dan undang-undang kecil yang akan digubah. Saya hendak mendapat penjelasan daripada kerajaan berkenaan dengan perkara berikut. Siapakah yang layak menjadi pengurus tenaga dan juru audit yang berdaftar? Iaitu bahagian 3. Sudahkah kita ada pengurus dan juru audit yang mencukupi? Dan sudahkah kita ada institusi latihan di bahagian 8 yang berdaftar yang diberikan kuasa eksklusif untuk melatih pengurus tenaga berdaftar? Soalan saya ialah kerana peruntukan eksklusif ini bagi saya tidak baik. Mana boleh ada satu-satu institusi latihan yang hanya diberi kuasa untuk melatih sesuatu dalam sesuatu bidang. Jadi adakah persoalan yang timbul ialah adakah yang menjadi satu kesalahan mana-mana institusi ada orang yang memberi latihan kepada mana-mana orang tentang kerja-kerja seorang pengurus tenaga berdaftar yang dinyatakan di bawah Seksyen 5(2) ini. Yang berhormat Gulong. Saya akhir sekali. Adakah menjadi kesalahan jika seorang pengurus tenaga berdaftar melatih pembantunya? Adakah pengurus itu tidak boleh melatih orang lain? Hanya pembantunya mesti pergi ke institusi berkenaan untuk dilatih. Jadi saya harap kalau boleh dipindah seksyen ini yang memberikan eksklusiviti kepada institusi untuk melatih pengurus tenaga. Terima kasih. Sebelah kiri, yang berhormat. Silakan. Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Saya ingin menyentuh sedikit disebut oleh sahabat-sahabat ahli parlimen tadi berkaitan dengan audit ini. Dan seperti mana saya nyatakan semalam, apa yang paling penting adalah untuk kita jelaskan bila disebut
hendak dilaksanakan daripada semasa ke semasa itu, sama ada audit ini adalah audit berkala. Ini memberi kesan kepada keperluan syarikat-syarikat pengauditan sebagai contoh untuk menyediakan kepakaran bagi melaksanakan audit ini. Yang kedua, sama ada audit ini adalah audit dalaman ataupun audit yang dibuat secara bebas. Ini juga akan memberi kesan kepada bekalan juru-juru audit tenaga ini. Dan kita perlu ingat, berbanding dengan negara-negara lain, Malaysia ini masih jauh dalam konteks bekalan juru-juru audit tenaga khususnya. Sebab itu ini memerlukan penjelasan yang mendalam untuk kita lihat apakah sebenarnya yang hendak dilaksanakan. Begitu juga berkaitan dengan laporan audit. Disebut bahawa Suruhanjaya jika melihat bahawa laporan audit itu tidak disediakan mengikut garis panduan, boleh meminta supaya syarikat ataupun pengguna tenaga itu membetulkan laporan audit. Ini perkataan membetulkan ini dalam konteks audit ini agak janggal, kerana biasanya auditor akan membuat audit berdasarkan standard yang telah disediakan. Jadi bila auditor sign the audit, maknanya auditor telah mengesahkan bahawa audit itu telah disediakan berdasarkan standard yang telah ditetapkan. Jadi apabila kata Suruhanjaya boleh minta membetulkan, ianya menggambarkan seolah-olah audit itu tak betul. Jadi sebab itu perkataan membetulkan itu perlu diteliti supaya ianya tak memberi gambaran bahawa Suruhanjaya akan bertindak menjadi juru audit kepada audit yang telah dibuat oleh seorang juru audit. Jadi ini merupakan satu perkara yang perlu penelitian mendalam. Sekiranya tidak, apa yang akan berlaku, Suruhanjaya itu sendiri akan mengambil masa yang panjang untuk meneliti audit-audit yang telah dilaksanakan. Jadi saya rasa itu antara perkara yang ingin saya sentuh. Terima kasih Tuan Dipertua. Yang Berhormat Jelutong. Terima kasih Timbalan Speaker. Saya walaupun tidak berkesempatan untuk mengambil bahagian pada peringkat dasar, ingin berterima kasih kepada Timbalan Speaker yang telah memberi peluang kepada saya. Cuma saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini dan Menteri kepada peruntukan 57, pasal 57 yang berbunyi seperti berikut. Bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi kebolehterimaan keterangan ejen provokasi. Peruntukan undang-undang ejen provokasi ini pada khidmat saya telah digunakan dalam Akta Dadah Merbahaya. Timbalan Speaker merupakan seorang pendakwa raya dulu di mahkamah. Kecenderungan untuk mahkamah menerima keterangan seorang ejen provokasi ini adalah begitu luas. Dan ini adalah kali pertama peruntukan ini digunakan di bawah satu undang-undang yang lain. Dan saya, pada khidmat saya, ini adalah sesuatu peruntukan yang perlu kita perhalusi dan saya tidak bersetuju kerana ia memberi kuasa yang begitu luas kepada pihak berkuasa untuk menerima keterangan di bawah keterangan ejen provokasi di bawah Seksyen 57-1 dan 57-2. Kerana bahayanya adalah kalau seseorang itu berkomplot dengan seseorang yang melakukan kesalahan, maka keterangan beliau boleh diterima di mahkamah dan mahkamah selalunya akan menerima keterangan itu tanpa sebarang kerisauan. Selalunya keterangan oleh pihak yang ditafsirkan sebagai ejen provokasi akan diterima begitu sahaja, dan mahkamah selalunya akan menerima keterangan itu tanpa sebarang persoalan walaupun dicabar oleh peguam yang mengendalikan sesuatu perbicaraan. Jadi itu adalah kerisauan saya. Saya lihat Kubang Pasu bangun. Kubang Pasu? Okey. So saya itu adalah perkara yang ingin saya bawa kepada perhatian Menteri dan mohon penjelasan daripada perhatian Menteri. Terima kasih Timbalan Speaker. Yang Tuan Dipertua, bagi belah sini seorang lagi. Kubang Pasu. Silakan. Memang saya apa ni terima kasih Tuan Dipertua. Kubang Pasu. Kemarin pun saya terlibat dalam perbahasan Perang Dunggang ini. Dan saya nak sebut sekali lagi seperti mana yang disebut Putrajaya mengenai audit. Kerja audit ini satu perkara yang amat besar dan serius. Kita dulu ada quality management system. Kita kena ada mereka-mereka yang pakar dalam melaksanakan audit quality management system. Ini satu perkara yang baru. Dan kita berharap agar Suruhanjaya Tenaga dapat menyediakan senarai pakar-pakar audit dalam tenaga ini dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau tidak, dia akan jadi masalah. Seterusnya mengenai audit ialah, tadi sebut Putrajaya, sama ada dia internal audit ataupun external audit.
Kalau sistem selalunya dia ada kedua-dua. Satu internal untuk internal control, yang satu lagi pula external audit daripada luar yang ada pakaran dalam bidang teknikal. Seterusnya Tuan Yang Pertua, satu lagi mengenai ini bahagian 4, 10/1. Seorang yang bertanggungjawab bagi bangunan itu, akta ini terpakai hendaklah dalam tempoh dan mengikut apa-apa cara bagaimana yang ditetapkan. Tempoh ni tempoh apa kita kena sebut? Berapa masa? Berapa lama? Kalau kita tekap public listed company every 3 months, setiap quarterly perlu diadakan. Dan memohon kepada Suruhanjaya supaya dikeluarkan satu label intensiti tenaga berkenaan dengan bangunan itu. Ini saya rasa bila kita terlibat dalam kerja yang besar, banyak bangunan-bangunan yang perlu kita cek. Saya takut nanti label-labelan ni dikeluarkan lambat. Suruhanjaya tenaga dia tak cukup tenaga kerja. Dan saya tahu banyak kes-kes. Baik, bertemu kembali langsung dari Parlimen. Sebelum saya terus kepada apa yang dibincangkan ketika ini, iaitu pembentangan rang undang-undang yang disenaraikan dalam aturan urusan mesyuarat, terdapat 9. Sebelum itu kita lihat dulu kepada jawapan-jawapan yang kita dapat dengar pada hari ini. Antara yang menarik yang saya boleh gariskan dan juga saya maklumkan kepada anda berkaitan dengan soalan yang ketiga daripada Ahli Parlimen Ceras kepada Menteri Kesihatan berkenaan dengan apakah kekurangan yang telah dikenal pasti sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Ada beberapa disenaraikan oleh Kementerian Kesihatan, iaitu pertama, premis fasiliti kesihatan yang tidak dapat menampung keperluan kemasukan pesakit yang terlalu ramai di hospital, kekurangan peralatan seperti oksigen tank dengan izin, ventilator dan sebagainya, kekurangan personal protective equipment ataupun PPE dan juga ubat-ubatan, kekurangan petugas kesihatan, perkhidmatan yang tidak sepenuhnya menggunakan teknologi dan digitalisasi, dan yang terakhir disenaraikan iaitu ketidaksediaan sistem kesihatan untuk berdepan dengan sebarang pandemik. Dan soalan berikutnya berkenaan dengan pinjaman LPPSA yang ditanyakan oleh Ahli Parlimen Ketereh kepada Menteri Keuangan, yang menjawabnya adalah Timbalan Menteri berkenaan dengan LPPSA ini. Bagi pembiayaan perumahan yang masih dalam pembinaan, peminjam boleh menikmati tempoh penangguhan ataupun grace period dengan izin selama 24 bulan bagi pembinaan rumah atas tanah dan 36 bulan bagi pembinaan rumah bertingkat ataupun high rise, ataupun sehingga pengeluaran bayaran kemajuan perumahan kepada pemaju mencecah 95% dan yang mana lebih terdahulu. Dan sikit saya boleh kongsikan kepada anda berkenaan dengan Akta Anti Gangguan Seksual 2022. Ini ditanyakan Ahli Parlimen Keluang kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jawapan yang kita terima adalah berkenaan dengan akta ini telah pun dikuatkuasa secara berperingkat bermula 28 Mac 2023 dan ketika ini melibatkan jawatankuasa yang masuk pada peringkat kedua ketika ini, dan akan banyak lagi perbincangan selepas ini. Dan sekarang sedang berlangsung 9 rang undang-undang akan dibentangkan untuk bacaan kali yang kedua. Baik saudara, siaran kita akan ditangguhkan ketika ini di TV1 dan akan diteruskan di saluran berita RTM, dan anda boleh terus ikuti kami di laman web yang tertera, dan anda boleh mak turun RTM Klik di telefon pintar anda untuk menonton keseluruhan persidangan Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara sehinggalah selesai pada hujung tahun ini, insya-Allah. Sekian saja daripada saya, Carol Hafiz Yunus. Kita akan berjumpa lagi esok. Sekian langsung dari Parlimen Malaysia Madani, tekad paduan penuhi harapan. Jumpa lagi.